إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hari ini kita tengok muka surat yang ketiga dalam Ta'rif. Muka surat yang ketiga muka surat yang kedua. Muka surat kedua nombor 6. Nombor 6 tu membaca zikir-zikir tertentu setiap kali selepas solat fardu. Itu dia. Okay. Selepas mengamalkan amalan nombor 1 dan 2. Kita tengok balik amalan nombor 1, nombor 2, iaitu membaca Fatihah dan ayatul kursi pada setiap kali selepas waktu solat fardu. Dan kedua, membaca ayat-ayat tertentu untuk perlindungan. Kita boleh tambah lagi satu amalan. Amalan tersebut ialah amalan ni dia ada tambah sikit. Sebab saya memang dapat daripada kitab macam tu. Satu lagi syekh datang daripada Syria, dia tambah lagi. Tapi saya tak pasti yang tambah dia tu betul ke yang saya punya betul. Tapi kalau tuan-tuan nak ambil ini pun boleh juga, tambah boleh juga. Tapi kalau ada whiteboard, saya tulis penambahan. Ada whiteboard. Okey, dah. Sementara cikgu pergi ambil whiteboard tu, kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Cuba ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, itu satu ya. Dia tambah selepas la yasrifu as-su' ila Allah. Penambahan dia ni saya tulis daripada awal lagi. Pertama Bismillahirrahmanirrahim. Dan kedua Bismillahi masyaallah. Ini sama. La yasuqul khaira illallah.
Tiga. La yasrifu su'a illa Allah. Tambah lagi Tak baris. Saya tak baris. Yang bawah sekali tu tak baris. Kita baca. Nak semua sekali ke nak bawah? Ni Bawah sekali? je, bawah. Tambah. Atas dah ada. Ini padam. Silap. Kadang saya hafal kat mulut, kau tulis dia lupa. Maka namanya mati. Ingat mati. Ini dia. Faminallah. Ini pun dah siap dah petang ni. Ni dia. Okey, yang ni tambah ni tambah ni. Yang bawah tu sama je. Yang bawah sama Nanti saya tandakan mana ni. Dia punya baris. Ada baris tak ada. Kan? Okey, yang tambah dia ni. Jadi saya terkejut kan bila dia dihantar dalam WhatsApp dia ni pula doa tambah. Kalau saya amalkan yang macam kita punya lah. Jadi saya pun tambah lah ni. Bunyinya bismillahi masyaallahu makana min ni'matin fa minallahi. Itu dia, tambah tu je. Okey. Ini orang panggil doa Nabi Khidir. Doa Nabi Khidir. Nabi Khidir pun kisah dia pun ada khilaf Ada kata dia Nabi, kata bukan. Lepas tu kita beramal benda ni daripada segi apa? Maksud dia tak lari, tak meleweng, tak terpesong, tak ada masalah. Terjemahan dia adalah dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Dia mesti mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang maha murah dia mengasih biasa lah. Okey, bismillahi bismillahi dengan nama Allah. Masya Allah macam bahasa lah. Kita sebut Masya Allah tu. Masya Allah apa yang Allah mahu. La yasuqul khaira illallah. Tidak membawa kebaikan itu melainkan Allah. Yang memandu, yang membawa, yang mendorong kebaikan itu hanya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau pagi ni ada benda baik, itu semua ketentuan Allah Ta'ala. Kuliah subuhnya, sarapannya, itu benda yang baiklah. Dengan nama Allah, Masya Allah, sama juga apa yang Allah mahu. La yasrifu su'a illallah. Tak boleh memaling kejahatan ni melainkan Allah. Kalau mudarat nak kena kita, siapa yang boleh palingkan? Allah Ta'ala je. Ni. Okey, baru dia letak bawah tu bismillah masya-Allah dengan nama Allah. Masya-Allah apa yang Allah mahu itu maka min ni'matin fa min Allah. Ma tu apa saja. Kana min ni'matin adalah dari nikmat. Maka min ni'matin apa saja daripada nikmat. Itu satu terjemahan. Maka min ni'matin apa saja daripada nikmat fa min Allah. Fa min Allah maka datang dari Allah. Fa min Allah datang dari Allah, maka datang dari Allah. Segala nikmat datang dari Allah. Itu barulah bawah tu bismillah masya-Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah apa yang Allah mahu, la haula tak ada daya, wala quwata tak ada kekuatan illa billah melainkan bersama Allah al-ali al-azim yang maha tinggi lagi maha mulia, maha besar. Boleh?
Ya. Jadi dia berulang-ulang tu senang sikit kan, kita faham kan. Bismillah, masya-Allah. Yang ni kelebihan lah ulama kata. Dia sini, dia kelebihan tu, dia bukan hadis tau. Dia bila kita kata ulama tu, dia bukan hadis. Dia hanya pengalaman orang tu. Dia kata insya-Allah tak kena musibah pada hari tu kalau kita amalkan. Dia amalan dia sebenarnya lepas subuh dengan lepas asar. Sebab dia kira session pagi, session petang. Petang tu ke malam, pagi tu untuk siang terus. Jadi kalau saya amalkan setiap kali lepas solat. Dia tuan-tuan buat lepas solat dia, takut lupa. Benda ni nak lupa. Doa-doa macam ni lupa. Jadi amalkan terus menerus. Pengalaman mereka pula antaranya ada yang jatuh dalam air tak tenggelam pun. Tak lemas lah. Dia kata berlaku kebakaran, selamat daripada kebakaran. Macam-macam. Kalau ikut doa macam-macam. Ada doa pada sahabat pada. Cuma saya tak masukkan dalam ni, saya tak sempat lupa. Bila dapat benda baru tu kita amal. InsyaAllah tu saya akan sing sama doa Abi Darda. Doa Abi Darda ni dalam manzil dia. Kalau kita pernah memiliki manzil tu macam surat dalam tu doa Abu Darda. Itu hadis ni sahih. Yang ini saya tak berani kata sahih tu. Itu amanah ilmu lah. Kalau kita benda tak sahih, sahih, itu memang betul-betul kaki fenifu. Dalam agama tak boleh tifu-tifu, tak boleh kan. Itu saya ni pengajar sini terang dekat. Jadi mana tuan-tuan nak beramal tak beramal tak apa, tapi ni doa itu saya. Hujahnya gini, ni doa ni walaupun katakan tak sahih, sepuluh tak sahih, tapi dia punya segi maksud tidak terpesong. Satu. Yang keduanya kita berdoa dalam bahasa Melayu lagi tak sahih. Sebab Nabi dah cakap Melayu, cakap Arab. Betul kan? Kita doa di bahasa Melayu kan, ya Allah Tuhanku panjangkan umurku. Itu memang tak sahih sebab Nabi tak cakap Melayu, dia cakap bahasa Arab. Allahumma rizqna rizqan wasi'an wa ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa subuh kan. Itu bahasa Arab. Itu dia. Itu hujah dah. Dia tak ada masalah. Satu, setiap kali kita dapat doa-doa bahasa Arab, sebaik-baiknya rujuk kepada guru. Sebab ada setengah doa tu dia tidak mengandungi bahasa Arab kesemuanya, dia mengandungi bahasa Suryani. Bahasa Suryani ni bahasa sebelah zaman Nabi Ibrahim dulu, orang Babylon, Babul dekat Iraq. Jadi bahasa ni kena selalu dicari maknanya, tapi orang cari makna tak jumpa sebab tak ada kamus dia. Itu hindarkan, jauhkan. Keduanya walaupun bahasa Arab tapi maksudnya itu macam ada bentuk-bentuk pemujaan. Sebab doa dia dulu pun zaman jahiliah pun doa ni bahasa Arab, mentera-mentera dia bahasa Arab. Ini mentera bahasa Arab. Tak boleh kita amal juga pasal dia ada puji jin tu sendiri. Ya. Satu antara kalimah-kalimah yang mereka pakai ialah ghaul. Ghaul tu maknanya hantu gigi tajam. Mungkin gigi tajam ni tak apa nama, bajang ke apa tahu lah. Ni contohlah ghaulun, ghaul. Sama je lah. Kalau jamak dia ghilan. Ini kadang-kadang dalam syair Arab memang ada. So ada yang katakan digunakan dalam mentera orang-orang Arab dahulu kala, zaman kuno dulu. Tidak semua bahasa Arab tu ni doa boleh pakai, jangan tuan-tuan. Baik. Yang keenam kan, membaca surah Yasin pada waktu selepas solat subuh. Yang ini kena rajin buat tuan-tuan. Mula-mula memang berat. 40 hari konsisten insya-Allah. Boleh teruskan. Ada orang dia dah hafal. Afdalnya buka surah Yasin tengok. Tapi kalau dah sibuk, macam kita pagi-pagi nak hantar, nak macam-macam lah kita ni urusan, baca kat mulut dia tuan-tuan. Usah bimbang, baca kat mulut terus. Itu bagi mereka yang dah hafal. Ya. Saya begitu kan, memang tak sempat nak baca. Kalau sempat saya baca. Kalau handset ke Quran saya buka. Kalau tidak saya pakai mulut je. Sambil bawa kenderaan tuan-tuan. Apa-apa berlaku package sekali je lah. Ada dua orang lah. Package sekali. Kita mesti membiasakan diri untuk sentiasa berzikir sebenarnya. Antaranya baca Quran, zikir. Sebab ni latihan. Maksud saya tu macam tuan. Dua perkara kita fikirkan. Kalau kita merawat orang, tiba-tiba orang tu sakit kan. Orang sakit bukan dia bukan bagi tahu, Ustaz besok saya sakit, Ustaz sembang tak ada. Kan?
Tak tahu sakit macam saya kan. Mungkin cikgu masa tu akan menghadapi kan sekolah histeria kan. Gitu tuan. Saya gitu juga kadang-kadang. Tengah yang ajar telefon kan. Tolong ustaz, dalam kelas ni ada budak mengamuk ni kan. Ini macam mana nak buat? Jadi kita dah biasa baca, kita boleh baca insya-Allah. Betul kita latihan. Yang saya bagi yang asal bacaan Fatihah 7 dengan ayat kursi itu kena biasa kan. Pendinding diri lagi mudah kita sebut ketika berlaku kes-kes macam itu. Yang keduanya kita kena ingat, bila kita sentiasa ingat Allah Ta'ala, datangnya malakul maut menjengah kita, mulut kita sudah terbiasa berzikir. Itu sebab dia zikir. Itu baru level biasa je. Zikir macam bentuk. Ada zikir yang sampai dia bayangkan perkataan itu kan? Ada yang sampai dengan lidah berzikir, mata berzikir, telinga berzikir, hati berzikir, nafasnya berzikir. Tapi itu tinggi sangat. Jangan ambil yang biasa-biasa. Yang biasa pun tak terkimbau kan? Ini kan kita nak buat ni yang tinggi. Biasa Membaca surah Yasin selepas subuh amat digalakkan, kerana selain dari memohon segala hajat. Sebab pengalamannya atau dalam kitab tafsir surah Yasin Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang pun dia kata sendiri, orang biasa memohon segala hajat dengan membaca terlebih dahulu surah Yasin. Itu ya, memang ada kalau kita buka tafsir dia sebut. Baik, pendinding diri dan sebagainya. Jadi bila kita mukadimah hidup kita baca surah Yasin, maksud saya pagi tu kan, kebiasaannya lah hajat dia dikabulkan. Kebiasaan. Satu pengalaman orang biasa pergi India, orang yang mazhab Syafi'i lah di India tu, kata dia biasanya dia orang baca Yasin lepas subuh. Kita malam Jumaat je. Itu beza kita. Dan dia orang malam juga baca surah Kahfi. Dah beza. Kita malam Jumaat sajalah. Dia lepas ni paling bagus baca lepas subuh. Kalau dia kuliah subuh tunggu lepas habis kuliah baca kan. Jadi amalan tuan 84 ayat. Kalau kita dah biasa baca sebenarnya tuan, dah biasa, dah lancar. Saya rasa kalau saya cakap 5 hingga 6 minit 7 minit tu biasa, boleh cepat dia habis insya-Allah. InsyaAllah boleh. Baik. Dia tadi pendinding diri dan sebagainya. Dia juga boleh jadikan riadah untuk memperkuatkan jari jemari ketika merawat sakit. Okey, ini kena letak nota sikit lah. Sebab nota ini ringkas kan. Sebab apa jari jemari kuat? Ada satu petua orang dibaca Yasin kan. Jari dia gini. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Satu ayat satu ni. Satu ni apa? Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Dia selalu begitu. Latihan tangan dia panggil. Riyadhah ni latihan. Apa tujuan dia buat gitu tuan-tuan? Nanti bila dia pegang saja orang yang sakit tu, orang tu rasa panas jari dia. Ini boleh memberi kesan kepada makhluk yang ganggu dia. Dia mula situlah. Bila dia banyak beramal gitu, kan Allah Ta'ala suka orang yang menghampirkan diri kepadanya dengan membuat banyak amal-amal sunat. Baca Quran ni sunat kan. Jadi itulah pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melalui itu saja kadang-kadang. Lepas tu dia tengok ada pelik kan orang tu, macam dia tahu je. Orang sakit tengok lama sikit, dia pegang ni, puk jerit. Okay, kita tak faham lah. Pakai setan. Padahal orang tu beramal tu. Takkan cerita ke orang dalam Facebook kan, saya beramal surah Yasin setiap kali dengan ini sebab kehebatan saya. Tak ada orang tak kata itu. Paling benda ni antara dengan Tuhan. Antara dengan Tuhan. Kita tengok sekali itu terus pakai setan. Takut kita sesat, dia tak sesat. Satu ada setengah orang itu, dia tengok jari jemari dia kan, dia boleh kesan. Dia tengok dah macam, orang kata macam tu lah, macam benda itu. Bila kita dah belajar ni, biasa macam ada benda yang kita tahu tapi dia tak rasa. Orang tu dah sampai dekat dia rasa, tahu dia dah. Dengan jari dia yang kuat. Baik. Satu lagi, orang tu kuat macam mana pun, bila kekuatan dia digabungkan dengan kekuatan jin masuk badan tu, itu yang kadang dia boleh lawan dengan jari dia saja. Itu kadang dia baca, pam, saya jatuh dia. Itu pun saya ingat, ni pun pakai hantu raya, kan? Hantu raya. Padahal itulah kekuatan yang Allah akan berikan pada amalan yang dibuat selama hari ini. Yang memang dia tak minta amalan tu, dia akan datang sendiri. Ya Allah Ta'ala bimbing dia apa dia nak buat masa kadang gitu.
Ada setengah keadaan tuan, bila orang kena rasuk ni, orang tak boleh pegang, orang takut. Dan kita tak boleh paksa juga. Sebab ada orang dia pegang, terus kena ke dia. Dan ada juga yang pegang-pegang. Kalau 3 orang pegang, 3 orang terbang terus, melayang, dibantainya orang tu. Jadi kita boleh lawan dengan kekuatan rohani. Kita nak gunakan kekuatan tak boleh. Memang tenaga kita tak cukup. Nak pula kalau kita kurang exercise tuan, lagi kita lepas kita lawan gitu. Lepas tu terus ICU. Ini pengalaman tadi. Saya pun dulu kan ada mencungap lagi. Tak payah relax. Ustaz dia dah bangun ustaz. Ustaz duduk kita bantai je. Dia jamin manimbang. Itu je kan. Dia dah datang kita pegang dia. Lantai kita baca. Kan. Kita baca senang. La tudrikul absar wa yudrikul absar. Wa huwa latiful khabir. Tumbang. Kalau orang tak faham, pakai setan. Sebab tu sebaik-baiknya dalam kes macam ni, untuk menghilangkan keraguan orang yang melihat, kita bacalah dengan kuat ni. Okey, bila baca kuat, kadang-kadang kita tak ingat ustaz, tak ada confident. Sebab itu kena biasa baca. Nanti kita sampai bab ruqyah dia, kena biasa baca. Itu tadi di keamalan, baca selalu. Saya beri tu terlafaz pada lidah, dari kebiasaan. Tuan-tuan, ubat orang ni tuan, kita biasa baca ayat kursi kan. Kena kes emergency, ayat kursi lupa tuan. Hilang. Kita ingat kursi je. Itu dia tuan. Ini memang pesanan, orang kata pesanan yang kerap dipesan kalau kita belajar perbuatan dia. Itu je. Ya, saya ingat kata Ustaz Ismail Kamus, tak sempatnya dia. Tak sempat dia. Saya kata nak baca panjang tu, Fatihah pun tak habis baca gitu kan. Sebab itulah amalan kita yang kita buat tu, yang kita buat mesti kerana Allah. Sebab kita mohon pertolongan pada Allah, Allah akan tolong pada kita. Itu saja yang boleh bantu. Yang kebanyakannya. Maknanya baca Yasin ni kalau boleh biasa.